Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini aku nak share pasal RPGT. RPGT ni lebih kepada tax yang dikenakan kepada keuntungan orang-orang yang jual rumah lah. So basically RPGT stands for Real Property Gains Tax. Ini dia by LHDN lah, so bayar tax kepada LHDN. So bila RPGT ni akan dikenakan pada anda ataupun macam mana nak kira apa semua ni, saya akan lampirkan ataupun saya akan ceritakan dalam video ni. So RPGT ni dia dikenakan apabila kita ada keuntungan dalam jualan rumah. So ni kalau ada keuntungan akan kena RPGT, akan kena tax ni daripada sale hartanah tu, tapi dia akan ambil kiraannya akan ambil daripada keuntungan lah. So saat ni saya ceritakan. Lepas tu RPGT ni ada tiga jenis lah ataupun 3 types of RPGT yang akan dikenakan kepada satu individu warga negara ataupun individu PR dia dalam satu kelompok yang sama. Yang kedua individu juga individu yang bukan warga negara ataupun daripada foreigner. Yang seterusnya kepada company. So kalau hampa nak tahu, RPGT ni diperkenalkan pada tahun 1995 dan ada banyak perubahan yang telah berlaku dalam RPGT ni supaya mungkin kerajaan tengok ramai orang yang dapat untung yang besar daripada property tapi tak dikenakan cukai. So mungkin ia salah satu perkara yang kerajaan boleh lakukan kepada mereka yang invest dalam property untuk dapatkan keuntungan. So basically dia akan dikenakan sehingga up to 30%, 30% daripada keuntungan. So 30% daripada contoh daripada 100,000, 30% daripada 100,000 keuntungan tu adalah 30,000. So banyak tu 30,000 yang akan dikeluarkan. Tapi perincian dia nanti mungkin ada sedikit kekurangan yang boleh kita buat berdasarkan kepada rules yang dikeluarkan oleh LHDN. So paling terbaru berkenaan RPGT ni pada tahun 2019, Januari 2019, iaitu perubahan yang ke-7, which is owner ataupun orang yang menjual rumah ni. So dia jual rumah pada tahun ke-6 pun sekarang dah dikenakan RPGT. Kalau tak sebelum ni tak ada RPGT dikenakan kepada mana-mana owner. Jadi selepas tahun ke-6 dia punya dia punya milikan rumah tu dan dia jual ataupun tanah dia jual pada tahun ke-6 dia dah tak kena RPGT. Tapi bermula Januari 2019 dia dah dikenakan RPGT sebanyak 5%. Sebelum ni tak ada, tapi sekarang dah ada 5% RPGT. So kalau kita tengok rate RPGT ni maknanya rate yang dikenakan untuk keuntungan anda menjual hartanah anda ni adalah pada ini rate untuk individu warga negara. So rate yang dikenakan adalah 30% bagi hartanah yang anda jual dalam tempoh 1 ke 3 tahun milikan. Maknanya SPA dia bermula daripada SPA signing lah. So signing SPA tu adalah itulah dinamakan sebagai tarikh milikan anda. So 30% untuk tahun pertama hingga tahun ketiga. Contoh macam anda beli rumah tahun 2017, anda jual pada 2018, anda akan kena RPGT 30%. Tapi bila tahun keempat milikan anda itu, anda akan dikenakan 20% daripada keuntungan anda. Tahun kelima anda akan dikenakan 15% keuntungan anda, dan pada tahun ke-6 dan ke atas 6, 7, 8 dan seterusnya anda akan dikenakan 5%. Itu yang baru start Januari 2019. Sebelum ini tak ada RPGT. Ini 2018, tahun anda jual rumah anda pada tahun 2018 dan sebelumnya tahun ke-6 anda tidak akan dikenakan RPGT. So dan perkara baru juga adalah market price. Ini base price dia, market price tu base kepada Januari 2013. Kalau tak sebelum ni pada Januari 2000. So maknanya apa yang dia maknanya dia refer kepada market price pada tahun 1 Januari 2013. Contoh macam anda ada satu rumah pada tahun 2013 tu, berapa nilai hartanah anda? So the calculation of your profit akan bermula daripada situ. Maknanya dia tak bermula daripada contoh anda beli rumah tahun 1995 contohnya. Beli rumah pada harga 50,000 contohnya. Tapi
Kalau sekarang anda jual mungkin dapat jual banyak 700,000 contohnya. So maknanya 700,000 tolak 50,000, anda akan perlu bayar, anda akan dapat keuntungan lebih kurang 650,000. So bukan 650,000 itu yang akan dikenakan RPJT, tetapi apabila anda dilihat semula pada market price pada tahun pada 1 Januari 2013, so mungkin market price rumah anda itu dah naik kepada 250,000. Jadi dia akan base basic, maknanya anda jual dengan harga 700,000, anda tolak kepada 200,000, harga yang kita kata reference harga untuk unit anda pada Januari 2013 tu, and then dari situ dia akan kira RPJT anda. Berapa yang anda kena bayar kepada LHDN. Apabila anda ada untung, maknanya hasil daripada jualan hartanah anda ada untung, anda akan dikenakan RPJT. Tapi kalau tak ada untung, anda tidak akan dikenakan RPJT. Dan dalam RPJT ni pula ada exemption daripada anda untuk dikenakan RPJT. Contohnya, anda boleh diberikan pengecualian iaitu 10% atau 10,000. Mana yang lebih tinggi? Maknanya contoh keuntungan anda 200,000, anda boleh dikenakan anda boleh minus ataupun tolak diberikan pengecualian sebanyak 10% ataupun 10,000. Mana yang lebih tinggi? Maknanya 200,000 kalau 10% adalah 20,000. Berbanding dengan 10,000, maknanya dia akan ambil 10% lah. 10% dari 200,000 itu akan ditolak daripada tax anda. Itu adalah exemption RPJT anda. Okey, untuk pengecualian RPJT ni dia ada dua jenis lah. So yang pertama sekali 10% ataupun 10,000, yang mana lebih tinggi nilainya akan diberikan pengecualian. Contohnya macam keuntungan yang anda dapat dari jualan rumah tu mungkin 200,000. Jadi kalau hendak ditolak, mungkin dia akan ambil yang paling tinggi. 10% daripada 200,000 adalah 20,000. Lebih tinggi daripada 10,000, jadi dia akan gunakan 20,000. Ini gunakan 10% punya exemption. Dan ada lagi satu untuk individu warga negara ataupun PR, ada exemption lain. Contohnya aset yang diberikan sebagai hadiah oleh pemberi yang merupakan warga negara Malaysia dan juga penerimanya adalah sama ada suami ataupun isteri, ibu bapa ataupun anak, ataupun atuk kepada cucu-cucunya. So dia pertukaran antara husband and wife, parent and children, grandparents and grandchildren. Itu boleh anda akan mendapatkan exemption daripada RPJT. So this exemption ini tidak melibatkan pertukaran antara sibling lah, antara adik-beradik, tak terlibat. Dan satu lagi adalah RPJT anda once in a lifetime, sekali seumur hidup anda boleh mendapat exemption RPJT untuk disposal of one private residence lah. Maksudnya satu rumah private, satu rumah once in a lifetime, untuk disposal satu rumah anda akan dapat satu exemption RPJT. So basically itu yang kita tahu. Dan sebenarnya mungkin kalau kita kira tadi keuntungan anda 200,000, itu hanyalah keuntungan kasar. Jadi ada benda-benda yang diberikan allowable expenses untuk RPJT ni. Maksudnya kalau contoh kita ada kos-kos yang sebelum ini pun boleh ditolak sebelum dikira sebagai keuntungan. Keuntungan yang dikira ni adalah keuntungan bersih lah. Contoh apa benda yang kita boleh tolak adalah legal fee. So legal fee, accounting fee, surveyor fee. So lepas tu macam real estate negotiator fee. So you punya rent punya professional fee. And then admin fee. And then sebarang renovation ataupun repair dekat rumah tu, ataupun extension rumah tu pun boleh dikira sebagai kos, ataupun harga barang-barang dalam rumah tu, furniture dalam rumah tu pun boleh dikirakan sebagai kos yang boleh ditolak keuntungan tu, dianggap sebagai kos. So keuntungan boleh tolak dengan kos tu untuk dapatkan net punya price sebelum dikira RPJT. So
So selain itu daripada cost of advertising, maknanya pengiklanan untuk menjual rumah itu pun boleh dikirakan sekali dalam dikira sebagai cost. Dia dalam RPJT ni pula, contoh macam ada orang yang banyak rumah, so dia jual 2 rumah dia dalam tahun yang sama. Satu rumah dia dapat jual dengan keuntungan 100,000, satu rumah dia dapat jual tapi mungkin dia rugi 50,000. Jadi kalau dalam tahun yang sama, kalau ikut kefahaman saya, dalam tahun yang sama dua-dua buah rumah ini dia boleh di offsetkan. Contoh macam sekarang ni kita ada 2 rumah, satu jual untung 100,000, satu jual rugi 50,000. Dalam tahun yang sama dia boleh kira lah. Sebenarnya untung 100,000 tolak dengan kerugian 50,000 ni, so maknanya untung dia sebenar adalah 50,000, tapi perlu dikenakan pada tahun, dijual pada tahun yang sama. So itu dia akan dikira sebagai contoh 50,000 sahaja yang akan dikenakan RPJT. Saya rasa baik saya bagi contoh yang paling mudah. Kita ambil mungkin ada satu pasangan ni, Syafiq dan Syafika contohnya. Dia beli rumah pada pada bulan Februari tahun 2013. Maknanya tahun 2013 ni dah guna ikut value yang baru lah. So pada tahun 2013 dia beli sebuah kondominium di Hartamas dengan harga 300,000. So dia beli di Hartamas. Jadi bila dia dia orang buka kedai, lepas tu dia orang dah spend, dia orang punya business dan sebagainya, dia orang nak pindah ke rumah yang lebih besar. So dia orang jual pada tahun 2019, dia orang jual rumah tu dengan harga 500,000. So bila dia orang jual dengan harga 500,000, dia akan ada keuntungan sebanyak daripada harga asal yang dia orang beli 300,000. So dia orang jual 500,000, jadi keuntungannya adalah 200,000. So 500,000 harga yang dia jual tolak dengan 300,000 harga yang dia beli, so dapatlah 200,000. 200,000 ni adalah keuntungan yang gross, maknanya keuntungan yang tak bersih. So untuk dapatkan net punya profit adalah 200,000 itu dia boleh tolak dengan 30,000. Contohnya dia buat interior design, dalam rumah dia 30,000, mungkin dia tambah kitchen cabinet dan sebagainya, itu dah mencecah 30,000. So tolak 200,000 tu tolak dengan 300,000, tolak lagi dengan 10%. 10% tu lebih tinggi daripada 10,000 nilai yang diberi tadi. So 200,000, 10% daripada 200,000 adalah 20,000. So 200,000 keuntungan gross dia, tolak dengan 30,000 apa yang dia dah cost yang dia dah buat sebelum ni, tolak dengan professional fees apa semua ni, dia bayar professional fees kepada saya yang jual rumah dia, kemudian tolak lagi 20,000 adalah 10% daripada keuntungan dia ni. Jadi rumah dia dijual pada tahun 2019, ini tahun ke-6, daripada 2013 sehingga 2019, tahun ke-6. Kalau ikut jadual yang diberikan, pada tahun ke-6 dia akan dikenakan tax sebanyak 5%. So 5% itu bila 200,000 tolak 30,000 tolak 20,000 tinggallah 150,000. So 5% itu darabkan dengan 150,000. 150,000 itu adalah keuntungan bersih dia. So dapatlah RM7,500. So RM7,500 perlu diberikan kepada NH untuk membuat pembayaran. Basically itu secara roughly lah berkenaan dengan RPJT. Ramai yang tak tahu. Tapi apa pada tahun 2020 sehingga hujung tahun, pada Jun 2020 sehingga hujung 2021, hingga Disember 2021, kerajaan dah umumkan bahawa pengecualian RPJT dikenakan kepada semua. Maknanya RPJT telah dikecualikan, anda tak perlu bayar RPJT. Ini salah satu usaha kerajaan mungkin untuk boost balik ekonomi kita yang terjejas akibat COVID. So kepada mereka yang nak jual rumah ni, janganlah fikir lagi. Kalau rasa berbaloi, harga pun hampir dengan market value pun okey, ada keuntungan sikit, dan anda boleh jual rumah anda, dapatkan cash flow yang baik untuk diri anda. So kalau nak beli rumah baru ataupun nak jual rumah anda, boleh hubungi saya untuk saya bantu anda. So jangan risau, saya akan kembali lagi dengan video-video yang lebih menarik, lebih berinformasi untuk tatapan anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum.